Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha lagi dihormati Dr. Syahrul serta semua barisan pensyarah-pensyarah UTM, guru-guru yang hadir dan para pelajar, siswa dan siswi dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat berkongsi dalam ruangan ilmu. Istimewanya pada pagi ini saya bersama dengan para murabbi, warga pendidik, yang mana inilah satu profession ataupun satu kerja, satu usaha ya, yang sangat mulia dan sangat beruntung di dunia dan di akhirat. Saya ingin memulakan mukadimah dengan menjadi seorang guru sebenarnya, ataupun menjadi seorang murabbi, pensyarah ataupun warga pendidik ya, sebenarnya adalah legacy ataupun warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pernah menjadi gembala kambing, pernah menjadi seorang peniaga, pernah menjadi seorang jenderal tentera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi seorang ketua negara, tetapi Rasulullah hidup dan matinya ialah sebagai seorang pendidik ya. Hingga di saat-saat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah masih lagi mendidik dengan kalimah as-solah, as-solah, jagalah solat ya. Jadi apabila kita jadi guru, jadi pensyarah, jadi warga pendidik, artinya kita mewarisi ya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini adalah satu tugas yang mulia. Dan saya teringat ada satu kebaikan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita telah mati ya. Selalu diungkapkan kita kena buat baik. Satu kebaikan yang mana kebaikan itu terus hidup walaupun kita telah mati ya. Kalau dalam Islam itu yang dikatakan amal jariah ya. Baik, yang kita lihat tiga ya. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Ada tiga yang terus mengalir pahalanya. Dan ketiga-tiga ini iaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah, kemudian yang ketiga ya doa daripada anak yang soleh, berkaitan dengan tugas seorang guru ataupun seorang pendidik ya. Mana mungkin kita nak lahirkan anak yang soleh dan solehah yang boleh mendoakan kedua bapanya tanpa air tangan para pendidik. Yang kedua, bagaimana kita nak lahirkan orang yang pemurah, dengannya dia melakukan sedekah yang terus mengalir ya, melainkan juga melalui tangan pendidik. Dan yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Memang setiap hari para pendidik akan bergelumang dengan ilmu, sama ada revealed knowledge ataupun acquired knowledge, ilmu akli ataupun ilmu nakli, ilmu yang menjadikan kita hamba Allah atau khalifah, semuanya adalah tugas guru. Jadi mudah-mudahan guru, para pendidik, pensyarah pada pagi ini rasa bangga ya, rasa ceria dengan tugas mereka, kerana tugas mereka akan kita lihat insya-Allah pada hari akhirat nanti akan mengalir terus pahalanya pada kita insya-Allah. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, apa dia hardware dan software dalam sebuah organisasi? Saya izinkan saya untuk kita buat sedikit catatan ya. Saya pergi ke soal asas dalam sebuah organisasi ya. Kalau kita lihat faktor kecemerlangan dalam sebuah organisasi ya, dimulakan dengan 3P atau 3Ps. Ini faktor kecemerlangan dalam sebuah organisasi ya. Yang pertama yang dikatakan people, iaitu daripada superior, middle manager sampailah kepada subordinate, daripada atasan, pertengahan dan sampai ke bawah, iaitu people ya. Kalau kita tengok ya, kalau di UTM ataupun di sekolah, daripada pengetua, guru-guru sampailah ke anak-anak pelajar-pelajar dan kaki tangan warga kerja dalam sebuah sekolah ya. Kalau dalam universiti, people ni daripada pihak pentadbir yang paling tinggi, pihak pengurusan, pensyarah kepada pelajar ya. Yang kedua yang dikatakan proses. Proses ialah modus operandi ataupun sistem dalam sebuah organisasi. Cara kita bekerja, kaedah kita bekerja, ini proses nama dia ya. Baik, yang ketiga ialah purpose ataupun visi dan misi dalam sebuah organisasi. UTM sendiri mesti ada vision dan missionnya ya. Kalau kita tengok bila kita berada di Lebuh Raya, kita akan nampak signboard besar-besar UTM ya.
Itu ada ditulis vision dan missionnya, ya. Baik, kalau kita lihat antara ketiga-tiga P ini, people, process dan purpose, yang paling penting ialah people, manusia. Manusia dalam sebuah organisasi. Kerana manusia ialah prime mover ataupun pencetus. Manusia menggunakan proses untuk mencapai purpose. Walaupun kita ada proses ataupun sistem yang baik, yang canggih, ya, kita ada purpose yang jelas, ditulis dan sebagainya. Tetapi kalau manusianya tidak menggerakkan proses, maka segala-galanya akan gagal. Jadi walaupun ketiga-tiga P yang ini penting, tetapi P yang paling dominan ialah manusia. Itu, ya, sebelum tu, ya. Jadi manusia ni kalau kita lihat, dia mengikut kajian, ada 4 perkara yang menyumbang kepada kecemerlangan seorang manusia. Maafkan saya, pada seorang manusia dalam sebuah organisasi. Pertama, information yang dia ada, maklumat yang dia ada. Yang kedua, knowledge ataupun ilmu. Yang ketiga, skill yang dia ada. Dan yang keempat, sikap. Ya, ini Profesor Dr. Thomas Berry daripada Harvard Business School kajiannya, ya. Jadi dalam organisasi, kecemerlangan manusia itu ditentukan kepada 4, ya. Tetapi kita tengok, ya, maklumat, ilmu dan kemahiran hanya menyumbang 7% saja. Ya, kalau kita tengok menyumbang 7% saja. Tetapi yang menyumbang paling tinggi, paling banyak ialah sikap ataupun attitude dalam sebuah organisasi. Sikap, ya. Jadi artinya walaupun kita ada ilmu yang tinggi, walaupun kita ada skill, tahap tahap kelas pertama, tetapi kalau kita ada masalah attitude, maka kita akan gagal. Sebab attitude menyumbang 93% kepada kecemerlangan seorang individu. Yang kecemerlangan individu itu akan menyumbang kepada kecemerlangan organisasi. Ingat, personal victory must come first before public victory. Maksudnya kecemerlangan pribadi warga kerja itulah yang akan menyumbang kepada kecemerlangan organisasi. Tidak mungkin organisasi akan cemerlang kalau pribadi dalam organisasi itu bermasalah. Baik, kita tengok kajian Warren Buffett, ya. Kita tengok, ya. Warren Buffett kata kalau manusia ni nak berjaya dalam sebuah organisasi, dia mesti ada 3 I. Ya, 3 I. Ya. I yang pertama intelligent, I yang kedua inisiatif dan I yang ketiga ialah integrity. Ya. Kalau kita nak berjaya mengikut pakar pengurusan dan pakar kepimpinan dalam sebuah organisasi, siapa yang tak kenal Warren Buffett, ya? Dia mengikut kajian dia, ya, ada 3 I yang penting, intelligent, kebijaksanaan, inisiatif, daya usaha, dan yang ketiga integrity. Ini. Tetapi beliau menambah, ya, sekiranya tidak ada integrity, sekiranya faktor yang ketiga iaitu integrity tidak ada, maka kebijaksanaan dan juga inisiatif bukan saja tidak membantu seorang itu untuk tidak berjaya, tetapi kalau tidak ada integriti, kebijaksanaan dan juga inisiatif akan menghancurkan orang itu. Artinya dalam faktor manusia tadi, ini adalah soal integriti yang penting. Baik, kita tengok cabaran-cabaran dalam sebuah organisasi. Kita tengok cabaran-cabaran dalam sebuah organisasi, ya. Pertamanya, lemah integriti. Ya. Kemudian yang kedua, selesa, ya, bekerja di zon selesa di zon selesa, ya. Kemudian ada masalah kurangnya komunikasi, ya, dan seterusnya, ya, rasa tidak dihargai, ya. Kemudian jemu dengan tugasan, ya. Ini adalah cabaran-cabaran. Kalau kita kata cabaran biasalah, tetapi kalau kita nak kata dengan terus terang, inilah masalah dalam sebuah organisasi. Inilah masalah. Jadi kalau kita tengok jemu dengan tugasan, lemah integriti, selesa bekerja di zon selesa, ya, kita tengok sekarang, ya, kita tidak boleh bekerja corak yang lama. Kita sekarang berada di industri 4.0, artinya IoT, Internet of Things, ya. Jadi kita perlu bergerak lebih jauh lagi daripada sekadar berada di industri
yang ketiga iaitu ICT. Kita sekarang naik lagi, ya. Jadi kalau kita selesa di zon selesa, kita akan berakhir dengan tidak selesa. Ya. Jadi kita kena cepat dan cekap bertindak futuristik, maksudnya kehadapan daripada apa yang ada sekarang ini, ya. Begitu juga 80% masalah dalam organisasi adalah masalah komunikasi dan juga rasa tidak dihargai. Baik. Kalau kita tengok faktor-faktor yang saya senaraikan itu, ya, semuanya menjurus kepada soal apa? Soal sikap. Jemu soal sikap, lemah integriti soal sikap, selesa semua soal sikap. Jadi inilah yang saya katakan, balik kepada pertanyaan kita, ya, di dalam sebuah organisasi, ini sebuah organisasi, ya, terbagi kepada dua, ya. Satu soal technical, satu soal dikata cultural. Technical dan cultural, ya, ataupun soal technical dan budaya. Jadi technical ni soal-soal kemahiran, soal-soal ilmu, soal-soal yang dikatakan hardware. Hardware. Ya. Manakala yang di bawah ni menjadi foundation ialah soal-soal software yang berkaitan dengan budaya, yang ini soal value system di dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi mesti ada value dia. Value system yang dipakai ataupun yang mesti diinculcate, yang mesti dititipkan dalam setiap warga kerja. Values dia misalnya kata integrity, values dia kompetensi, contoh values apa yang UTM pegang, mesti ada values, ya. Kemudian soal belief system, keyakinan, soal mindset, cara berfikir, ya, mesti ada common language. Bahasa yang sama di kalangan pensyarah universiti supaya kita akan membentuk yang dikata budaya corporate culture yang betul, dan ini semua adalah sikap. Ini yang dikatakan software ataupun ini yang dikatakan hardware. Jadi kita tidak boleh menumpukan soal kepada hardware saja, tetapi kadang-kadang, ya, kita terlepas pandang, kita take for granted soal-soal budaya ataupun soal-soal dalaman dalam sebuah organisasi. Kalau kita katakan ini sebuah kenderaan, ini adalah body dia, ya, body dia, ini adalah soal engine dia, ya. Ya. Baik, ya, body penting, engine penting, tetapi fokus kita tentulah yang paling penting ialah soal engine. Jadi ini yang dikatakan hardware ataupun soal hati. Ya, soal hati. Yang ini soal-soal kemahiran, ya. Ataupun dalam sebuah komputer, yang ini motherboard dia, yang ini program dia, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hardware dan software, ya. Jadi itu sebagai permulaan, saya rasa kalau dibenarkan oleh Dr. Syahrul, saya akan pergi kepada apa yang saya nak sampaikan, kemudian nanti kita boleh susuli dengan soalan yang seterusnya. Silakan Ustaz. Boleh. Okey. Saya nak mulakan dengan cerita mudah saja, ya. Cerita ni semua orang dah dengar, ya. Yang ada kaitan dengan hardware dan dikata ataupun hardware, ya. Baik. Dalam sebuah hadis yang panjang yang dimasukkan dalam hadis Bukhari, menceritakan seorang wanita Bani Israel, dia pelacur. Suatu hari dia lalu di padang pasir, dia melihat seekor anjing sedang kehausan. Maka timbul belas di hati wanita ini. Kemudian dia pergi ke tempat sumber air tu, dia buka kasutnya, dia cedok air tu dan dia beri minum, ya, anjing yang sedang kehausan. Walaupun kebaikan yang dibuat tu kecil, hanya beberapa titis air, dan kebaikan itu tidak mengambil masa yang lama, mungkin hanya 3-4 minit, dan kebaikan itu diberikan kepada, minta maaf, ya, anjing, binatang mughallazah, ya, tetapi Allah menilai tinggi, ya, hingga atas sebab kebaikan yang dibuat kepada anjing itu memberi minum anjing itu, maka Allah beri hidayah kepada wanita pelacur Bani Israel ini. Akhirnya dia berubah menjadi wanita yang solehah, dan apabila dia mati, dia masuk ke dalam syurga. Ya, tengok, ya. Sebagai perbandingan, ya, kita para pensyarah, kita para guru, kita datang ke universiti, kita datang ke sekolah, sebagainya. Yang kita bagi kebaikan bukan sekadar setitis air, tetapi kita bagi sesuatu yang lebih tinggi, ilmu. Ilmu lebih
tinggi nilainya daripada harta. Sama ada ilmu yang bersifat revealed knowledge ataupun acquired knowledge, ilmu wahyu ataupun ilmu yang berkaitan dengan pengurusan dunia ini. Ya, teknologi kehidupan, ya. Ilmu yang nak menjadikan kita sebagai hamba Allah itu ilmu fardu ain, ataupun ilmu yang berkaitan dengan tugas kita sebagai khalifah, ya, fardu kifayah. Kita bagi. Dan kita bagi dalam masa yang lama. Ada pensyarah-pensyarah yang telah menjadi pengajar, yang jadi pensyarah dah puluhan tahun, belasan tahun. Guru-guru, begitu juga. Dan kita bagi kebaikan tu bukan kepada anjing, tetapi kepada pelajar kita, yang mana insan itu yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni sempurna kejadian. Yang kita beri ilmu itu khalifah, yang kita beri itu hamba Allah. Tetapi persoalannya ialah mengapa kadang-kadang hati kita tidak tergerak ke arah, digerakkan ke arah kebaikan, seperti mana wanita Bani Israel tadi tergerak kepada kebaikan. Ya, mungkin kita kata apa yang kita buat sehari-hari, datang mengajar, kita datang untuk memberi ilmu dan sebagainya, kita buat biasa begitu saja. Tetapi wanita tadi walaupun sedikit kebaikan, tetapi dia buat dari hati. Ini penting. Bila dari hati, kita teringat apa yang dikatakan oleh Allah melalui hadis Qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah menegaskan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat, Allah tidak lihat rupa lahir kamu, ya, pakaian kamu, wajah kamu, badan kamu, ya, tubuh kamu, ya, kekayaan kamu, apa saja, tetapi apa yang Allah lihat ialah hati kamu. Jadi, dan amalan kamu. Jadi mungkin kita banyak amal tetapi tak datang daripada hati. Tapi wanita Bani Israel tadi walaupun sedikit amalan tetapi dia buat dari hati. Apabila kita buat dari hati, satu amalan yang kecil akan menjadi besar apabila kita buat dengan hati yang mengharapkan keredaan Allah. Tetapi kalau satu amalan tu kelihatan besar, tetapi apabila kita buat tanpa dari hati, maka dia jadi kecil. Sebab itu bila kita bertugas ataupun bila kita melaksanakan amanah kita bekerja ataupun menyampaikan ilmu, mengajar, pertanyaannya ialah apakah kita sudah buat sepenuh hati? Itu satu. Service with heart. Kita buat tu daripada hati. Kadang-kadang minta maaf, ya, kadang-kadang kita melaksanakan dengan separuh hati. Ataupun kadang-kadang ambil hati. Kadang-kadang tak ada hati. Jadi kita buat tu kosong saja semata-mata. Ataupun kalau tak hanya semata-mata kerana gaji. Ingat, ya, manusia ni bukan semata-mata dia mengharapkan soal quantity material dia, tetapi yang paling penting ialah quality of our heart. Ada dua situ, ya. Quality harta kita, quantity harta kita dengan quality jiwa kita. Sekali lagi saya ulang, ya. Ada dua yang kita cari dalam hidup ini, ya. Ada dua yang kita cari dalam hidup ini. Satu yang dikatakan, ya, quantity harta kita. Ini kuantiti harta kita, ya. Kuantiti harta kita. Ini kuantiti harta, ya. Yang satu lagi ialah kualiti jiwa kita, ya. Jadi jangan kita bekerja ataupun kita pergi ke tempat kerja kita, dalam konteks ini universiti ke ataupun sekolah, hanya untuk memburu kuantiti harta, tapi kita abaikan kualiti jiwa kita. Kenapa you bekerja? Saya bekerja kerana gaji, ya. Kerana apa? Daripada gaji saya beri makanan, minum saya, pakaian saya, kenderaan saya, rumah saya. Ini hanya. Tetapi niatkan kita bekerja itu dari hati untuk membina suatu yang tinggi, iaitu ini tugas kita sebagai ibadah kepada Allah, tugas guru. Dan saya akan tegaskan nanti, ya, ini adalah amanah daripada Allah. Ini adalah tugas saya sebagai khalifah, iaitu untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Artinya apabila kita buat, ya, untuk mencapai kualiti jiwa, ini yang dikatakan hardware. Ya, kalau semata-mata kita bekerja untuk makan gaji, untuk
pakaian, untuk minum, makan minum, untuk kenderaan, untuk rumah. Ini dikata kuantiti harta, ini yang dikatakan ya hardware. Ya. Ini soal hati, ya. Jadi tidak salah untuk memburu kuantiti harta, dan bukan salah, ya. Selagi dia halalan thayyiban, silakanlah. Tetapi yang paling penting ialah kualiti jiwa kita. Jadi ini, ya. Baik. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua ialah kalau saya rasa kebanyakan kita, ya, majoriti pernah naik kapal terbang. Di dalam kapal terbang kita akan dilayan oleh paramugari. Paramugari ini apabila dia melayan kita, ya, dengan etika dia, senyum dia simetri, intonasi suara dia begitu lemah lembut, ya, dia sentiasa bersedia. Kalau kita tekan aja lampu, dia akan datang, ya, may I have you sir, dia nak apa kita. Subhanallah, ya. Paramugari di atas kapal terbang terlalu mesra dengan kita sebagai pelanggan ataupun penumpang, ya. Tetapi paramugari yang sama, bila dia turun daripada kapal terbang, dia dah heret dia punya beg tu, tadi di atas dia senyum, kita senyum lagi, dia tak balas lah, ya. Kita tegur dia pun dia tak buat dek je. Sebab apa? Atas kapal terbang dia boleh senyum, dia boleh layan dengan baik, tapi di bawah, ya, dah dalam lift ataupun di tempat parking kereta, dia macam tak nampak je kita yang tadi sama-sama naik kapal terbang dengan dia. Kerana apa? Kerana senyum di atas kapal terbang itu ialah senyum kehendak komersial. Ada imbuhan yang dia dapat. Dia bukan senyum dari hati. Kalau seorang tu senyum daripada hati yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, senyum simpulmu di hadapan saudaramu satu sedekah, kita akan senyum atas kapal terbang, bawah kapal terbang, di mana saja kita boleh senyum. Dan kadang-kadang, minta maaf saya katakan di sini, ya, kadang-kadang, manalah kita tahu, ya, senyuman seorang paramugari sangat mahal hatta kepada suaminya sendiri, ya. Tetapi kalau kita senyum tu dari hati kita, kita buat dari hati kita, di mana pun kita boleh senyum. Sebab tu jangan kita semata-mata kadang-kadang, ya, orang yang ada kecemerlangan, committed dengan kerja di dalam organisasi, tetapi bila dia kembali ke rumah, bila dia kembali ke masyarakat, dia jadi orang yang keko ataupun orang yang tidak ada hati. Kerana apa? Dia cemerlang dalam organisasi, tetapi di dalam keluarga, di dalam masyarakat dia ada kelemahan. Ada juga orang yang di sebaliknya, dalam keluarga lemah lembut, dengan masyarakat baik, tetapi apabila pergi ke organisasi, dia menjadi seorang yang kasar, yang menjadi seorang yang sukar memaafkan di dalam organisasi. Kenapa ada split personality begini? Kerana kita buat bukan dari hati. Ini yang dikatakan hardware tadi. Ya, baik. Sebab itu saya rasa kita perlu jelas sekarang apa yang dikatakan bekerja ataupun bertugas dari hati ataupun hardware ataupun dengan semata-mata soal hardware, ya, ataupun perkara-perkara yang kasar semata-mata, ya. Jadi saya serahkan kepada Dr. Syahrul sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun tidak, ataupun saya akan teruskan sekiranya kita tidak ada pertanyaan. InsyaAllah saya serahkan. Okay, Alhamdulillah Ustaz. Daripada cerita yang Ustaz kongsikan agak menarik, daripada wanita dengan seekor anjing, dengan ayah diberikan, ayah diberikan dengan hati, daripada cerita yang kedua, para mugari bertugas, senyumnya mesti daripada hati. Jadi kami para pendidik, para murabbi, para guru, sepatutnya kena menyampaikan ilmu daripada hati. Dan saya yakin daripada ilmu yang disampaikan pada hati akan jatuh kepada hati anak murid. Sepatutnya begitu. Jadi memang tepatlah apa yang Ustaz bincangkan tadi, perkakasan hati ataupun hardware ini amat penting. Maknanya dalam kita memberikan antara demarcation, pemisahan di antara hardware itu, kita takut niat kita sebagai murabbi hari ini, bila kita sebagai pendidik mengajar akan lebih berfokus kepada imbuhan. Jadi saya rasa saya bersetuju dengan pandangan yang Ustaz berikan. Jadi kita bergerak kepada persoalan yang kedua. Berdasarkan apa yang telah Ustaz ceritakan tadi, ada tak ciri-ciri ataupun kita katakan tanda-tanda hardware yang perlu kepada para murabbi ini untuk dijanakan dalam hati mereka pada kita sampaikan ilmu kepada para pendidik dan para murid kita pada hari ini. Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih Doktor.
First thing first, perkara yang pertama dan utama, izinkan saya back to basic, kembali kepada teras dan asas. Sebelum saya jawab soalan daripada doktor tadi, apakah ciri-ciri hardware dan sebagainya. Baik, saya tanya soalan yang paling asas, apakah tujuan kita bekerja? Apakah tujuan kita bekerja? Ataupun dalam bahasa Arab, qasad. Apa qasad kita? Ataupun ditukar ke dalam bahasa Melayu, apakah maksud? Maksud tu daripada perkataan qasad lah. Tujuan kita bekerja. Jadi, untuk menjawab tujuan kita bekerja, kita kena balik kepada lagi pangkal lagi. Apa tujuan hidup kita? Sekali lagi saya tegaskan ya. Sebelum kita menjawab apakah tujuan kita bekerja, kita perlu kembali kepada soal pangkal yang awal sekali, yang asal sekali, iaitu apakah tujuan hidup kita. Baik ya. Baik, kita lihat apakah tujuan hidup kita. Reason for our existence ya. Apakah tujuan hidup kita? Kita tak boleh tanya manusia, kita kena rujuk kepada Allah dan merujuk kepada Al-Quran. Tujuan hidup kita ada dua saja. Yang pertama Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Ini pertama ya. Yang kedua, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dicipta untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, wakil di atas muka bumi ini ya. Sebagai hamba Allah, ya, kita perlu jadi baik. Sebagai khalifah, kita perlu memberi kebaikan kepada orang lain. Bukan saja kepada orang lain, tetapi kepada sekitar kita, kepada haiwan, kepada tumbuhan. Kerana manusia menjadi khalifah, pemimpin ya di atas muka bumi ini ya. Ini tugas kita sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah. Baik. Untuk menjadi hamba Allah yang baik, kita perlukan ilmu wahyu yang datang pada Al-Quran dan hadis, kemudian dipermudahkan oleh para ulama. Ini soal tauhid, kemudian soal fiqh ataupun ibadah, kemudian soal akhlak ataupun tasawuf ya. Ini fiqh, ibadah dan sebagainya ya. Baik, sebagai khalifah, ini yang di dalam Quran ditegaskan oleh Allah dalam Quran, wa 'allama adama asma'aha kullaha. Diajar kepada Adam yang nak menjadi khalifah, bukan malaikat tetapi Adam yang dilantik menjadi khalifah, iaitu nama-nama benda. Nama-nama benda itu ialah attribute of nature ataupun yang dikatakan teknologi kehidupan. Sebab Nabi Adam akan turun ke dunia untuk melakukan satu tugas yang paling asas, iaitu revolusi pertanian, peternakan dan juga penanaman pokok ya, peringkat awal ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat di sini ya, apakah tugas kita ya, tujuan kita bekerja, saya kata tujuan kita bekerja ataupun tujuan kita menjadi pensyarah ataupun tujuan kita menjadi guru adalah untuk menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah yang jadi baik, akur dan patuh kepada Allah. Sebab itu dikatakan kerja itu satu ibadah. Kerja satu ibadah, iaitu ibadah umum. Ibadah umum. Dan kerja juga adalah satu tujuan kedua, menunaikan tugas kita sebagai khalifah, iaitu untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi di sini kita tadi hubungan yang vertikal dengan Allah, sekarang ni hubungan yang horizontal, yang mendatar, iaitu dengan manusia. Jadi kita melalui tugas kita sebagai guru, sebagai pensyarah, nak memberi ilmu. Memberi ilmu itu adalah memberi kebaikan. Tadi kita nak jadi baik, kena patuh kepada Allah. Yang ini hablum minallah, yang ini hablum minannas, yang ini divine contract, yang ini social contract. Dua. Nampak ya? Jadi inilah tujuan kita bekerja. Baik. Sekarang kita tengok ya. Saya ingin bawa
barulah kita tahu kerja kita adalah satu ibadah. Ini sebagai hamba. Dan kerja kita adalah satu amanah. Iaitu sebagai khalifah. Ingat ya. Dalam Islam, ya, seorang nelayan juga adalah seorang khalifah. Kerana nelayan itu memberi kebaikan kepada umat melalui hasil tangkapan ikan dia. Seorang doktor, seorang engineer, seorang pensyarah, seorang guru menjalankan tugasnya sebagai amanah dan juga sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Dr. Syarul tadi. Kita bekerja bukan semata-mata untuk cari makan. Dalam arti kata makan gaji. Bukan itu. Ya. Tetapi dengar ya. Kita bekerja adalah untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai ibadah, iaitu untuk jadi baik, dan untuk menunaikan tugas kita sebagai amanah untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Dalam konteks ini kepada pelajar kita, kepada siswa dan siswi. Sebab tu saya teringat apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka. Dia kata, sekiranya kamu bekerja hanya semata-mata untuk mencari makan, apa bezanya antara kamu dengan babi dan kera di hutan? Maaf kita. Ya. Kalau kita tengok haiwan ni, dia keluar daripada kandang, dia keluar daripada sarang untuk cari makan. Kita keluar daripada rumah kita, villa kita, banglo kita ataupun rumah teres kita, keluar cari makan juga. Walaupun mungkin kerana kita ada akal, maka cara cari kita makan agak lebih bertemadun, tetapi tujuannya sama. Jadi sebab itu kita kena clear. Sekarang saya nak tengok ya. Baik. Apabila saya berdepan dengan banyak organisasi, ya, apakah tujuan awak bekerja ataupun saya berkongsi dengan sahabat-sahabat dalam sebuah organisasi, hampir 250 lebih organisasi ya, selama 20 tahun lebih. Kalau saya tanya, apa dia purpose ataupun tujuan dia bekerja, kita akan dapat jawapan yang ini ya, tujuan dia bekerja. Ya. Pertama, saya bekerja untuk cari rezeki. Yang kedua, untuk bantu keluarga. Dan yang ketiga, mungkin untuk membantu masyarakat dan juga negara. Ni ada juga, ya. Ada tiga ni, ya. Baik, pertama rezeki, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat dan negara. Baik, saya tanya. Inikah niat kita bekerja? Cari rezeki? Betul untuk keluarga dan sebagainya? Baik. Kalau semata-mata inilah niat kita bekerja, maka kalau kita tanya kepada orang bukan Islam, minta maaf ya. Kalau kita tanya kepada orang bukan Islam pun, dia ada juga bekerja etis sekalipun. Orang tak percaya pada Tuhan pun, kalau kita tanya, dia cari untuk cari rezeki, dia ada juga anak isteri dia untuk diberi nafkah atau sara hidup. Kalau kata bangsa Jepun lagi hebat, kalau dalam bangsa negara ni yang berpegang kepada semangat Bushido dan Samurai. Samurai itu artinya to serve people. Artinya dia bekerja untuk to serve people dan untuk membina negara. Sebab itu orang Jepun, dia merasakan kerja itu satu agama bagi dia. Jadi mereka pun ada untuk masyarakat dan negara. Jadi kita orang Islam, apakah kita bekerja? Ini kita bincang soal niat. Apa niat kita bekerja? Bila kita kata niat, saya nak tanya, ini hardware atau software? Bila niat bekerja, ini soal hati. Software. Ini adalah soal hardware. Ataupun software. Dengar ya, hard ya, H-E-A-R-T, hard ya. Soal hati. Sebab niat ini di dalam hati. Kerja kena pakai niat. Kalau kita kata kena rezeki semata-mata, orang bukan Islam pun ada. Tetapi kalau kita nak jadikan dia satu ibadah, dan dia nak dijadikan satu amanah kepada Allah sebagai tugas sebagai khalifah, maka kita kena kaitkan dengan Allah. Perlu kita masukkan Allah
niat kerana Allah tu ke dalam hati kita. Caranya bagaimana Saya bekerja untuk mencari rezeki yang halalan dan thayyiban, kerana mencari yang halal itu adalah fardu selepas fardu-fardu yang lain. Yang ini, kewajiban ini ditentukan oleh Allah. Kerana Allah. Kaitkan. Jangan semata-mata saya bekerja untuk cari rezeki. Full stop, jangan. Saya bekerja untuk cari rezeki yang halal dan thayyiban kerana ini diwajibkan, dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata saya. Keluarga bagi seorang suami wajib, artinya dibuat berpahala, ditinggalkan berdosa, wajib ini ditentukan oleh Allah. Kita bekerja untuk memberi kebaikan pada masyarakat dan negara. Apa kata? Rasulullah SAW menegaskan, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, yang hakikatnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah datang juga daripada Allah. Waktu itu barulah niat kita yang dikatakan benar-benar datang daripada hati, yang mana kita kaitkan dengan Allah. Tetapi kalau kerana gaji, kerana soal keluarga, kerana soal masyarakat, masih lagi di luar diri kita. Masih lagi berbentuk hardware. Tetapi yang ini dalam hati kita. Ini yang dikatakan bekerja kerana Allah. Jadi di sini, baik sedikit kita tengok ciri-ciri nanti kita tengok. Orang yang bekerja niat kerana Allah, apa faedah yang dia dapat? Kita tengok dua individu, A dan B. Tengok mungkin tulisan saya boleh jelas. Doktor boleh jelas Boleh Pak, boleh. Okey. Ada seorang individu A, dia kata saya bekerja untuk cari rezeki, berhenti di sini. Tetapi B, saya bekerja mencari rezeki yang halalan dan thayyiban kerana ini dituntut oleh Allah. A tidak kaitkan dengan Allah, B kaitkan dengan Allah. Soalannya ialah, apa yang B dapat, A tidak dapat? Apa yang B dapat, A tak dapat? Gaji sama. Pangkat, kenaikan pangkat, potensinya sama. Kalau kita bekerja SOP, kita tepat masa kita KPI kita sama aja. Orang bekerja kerana Allah pun boleh dapat KPI yang tinggi. Orang yang tak bekerja kerana Allah pun boleh dapat KPI yang tinggi. Tetapi di sinilah lebihnya apabila kita kaitkan dengan Allah dalam niat kita, kita dapat apa yang dikata 2 in 1. Kita bekerja, kita dapat gaji, kita kaitkan dengan Allah, kita dapat pahala. 2 dalam 1. Kita bekerja, gaji kita, ini dunia kita. Pahala, ini soal akhirat kita. Kita bekerja dengan baik, insya-Allah, manusia, organisasi kita, masyarakat kita akan appreciate kita, akan hargai. Pada masa yang sama kita bekerja kerana Allah, juga kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alangkah indahnya apabila kita bekerja menggunakan hardware ataupun dari hati, iaitu hati yang ada niat kerana Allah, maka kita dapat gaji, pada masa yang sama dapat pahala. InsyaAllah itu dunia kita dan itu akhirat kita. Itu yang dikatakan berbakti kepada manusia, yang itu dikatakan beribadah kepada Allah. 2 dalam 1. Jadi ini menyebabkan kita bersemangat. Orang yang bekerja dengan hardware ataupun dengan hati ni, dia bersemangat. Sebab dia tidak ada Monday blues. Apabila dia pergi ke tempat kerja, dia bukan hanya menilai soal-soal lahiriah ataupun soal material, tetapi dia tahu tempat kerja ialah ladang pahala dia. Tempat kerja ialah sejadah ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kalau orang macam ni, dia dapat bawa berjumpa Allah ke ketaatan bukan hanya melalui solat. Kalau solat, satu waktu solat kita ambil masa 5 minit. Kalau 5 waktu, 5 kali 5, 25 minit saja. 25 minit saja kita solat dalam 24 jam. Betul? Tetapi kita bekerja ataupun menyampaikan ilmu, pensyarah, berada di universiti ataupun guru-guru belajar, berada di sekolah, paling tidak 8 jam. Rugi kalau 8 jam ini tidak dijadikan pahala
tidak dijadikan soal akhirat, tidak dijadikan untuk mendapat keredaan Allah. Maka sebab itu penting sekali kita bekerja dengan hardware dari hati tadi, pada niat. Baik, sekarang izinkan saya Dr. Syarul untuk menyelesaikan satu konflik yang mungkin timbul sejak saya bagi berkongsi tadi. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau kita bekerja kerana Allah, apakah kita menafikan hak kita untuk mendapat ganjaran, gaji dan sebagainya? Betul? Yang dengar berkongsi dengan saya ni, boleh tak? Kerana dah bekerja kerana Allah, dah dapat penangan macam ni, bulan depan tak bagi gaji, datang kerja atau tidak? Saya nak tanya. Ya? Jadi, di sini timbul satu persoalan, apakah kita bekerja kerana Allah, menafikan hak kita untuk mendapat ganjaran dalam bentuk material, contoh. Apakah bekerja kerana Allah, kita tidak berhak untuk mendapat gaji. Baik, kita tengok ciri-ciri dia kata hardware dan software ni. Baik. Dalam hidup, doktor, ada yang pertama yang dikatakan keperluan hidup. Yang kedua, dalam hidup ada yang dikatakan tujuan hidup. Apa dia keperluan hidup? Ini adalah soal hardware kita. Iaitu soal fizikal dan material kita. Ini keperluan hidup, fizikal dan material kita. Dulu kita belajar tentang manajemen, teori hierarki keperluan Maslow. Bermula daripada kehendak fisiologi, kemudian ke atas, sampailah kepada self-actualization, di atas sekali. Baik, yang ini dikata soal fizikal dan material. Yang ini kita tengok makan minum kita, rumah kita, kenderaan kita, apa lagi? Rumah, kenderaan, makan minum, pakaian kita. Yang ini semua dibeli dengan duit, wang. Ini keperluan hidup nama dia. Yang kedua, ini yang dikatakan software. Ataupun yang dikatakan tadi hardware kita. Ini hardware, H-A-R-D, hardware. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah, ibadah, dan juga untuk menjadi khalifah. Ini tujuan hidup kita. Baik Dalam hidup ada dua. Satu yang dikatakan tujuan, satu yang dikatakan keperluan. Baik, sekarang kita tengok Keperluan, ini tujuan. Baik. Tengok Ramai orang di dunia ni dia memburu keperluan hidup dengan meminggirkan tujuan hidup. Ramai orang di dunia ni dia memburu keperluan hidup dengan meminggirkan tujuan hidup. Hari-hari mindset dia, belief dia dan sebagainya, apa yang dalam kepala dia untuk makan minum, kenderaan, pakaian dan soal-soal material, duit saja. Dia tak fikir tentang nak jadi hamba Allah, dosa, pahala, soal akhirat, soal kembali kepada Allah, tak fikir. Dia hanya fikir keperluan hidup. Ramai manusia. Sehingga ke satu tahap, doktor dan para pensyarah yang hadir, mereka merasakan keperluan hidup ni lah tujuan hidup. Dah tertukar tau. Keperluan dah jadi tujuan. Waktu itu minta maaf mereka bukan hidup lagi. Tetapi mereka sudah bertukar menjadi hidup-hidupan. Boleh faham maksud? Faham. Sebab kalau manusia dia ada tujuan hidup. Kalau binatang, haiwan dia tak ada tujuan hidup, dia hanya ada keperluan hidup. Betul? Bila kita hanya memburu keperluan hidup dengan meminggirkan tujuan hidup, kita bukan hidup lagi sebagai manusia, tetapi kita sudah bertukar menjadi hidup-hidupan. Di sini kalau saya nak lebih jelas lagi, saya buat contoh. Di sini ialah what I want to have. What I want to have. Di sini who I want to be. Dalam hidup, ramai orang yang memburu what I want to have tanpa memikirkan who I want to be. Saya nak makan, nak minum, nak kenderaan, rumah besar, kenderaan yang lebih baik. Dia tak fikir, saya nak jadi pensyarah yang macam mana, saya nak jadi isteri yang macam mana, suami yang macam mana. Dia tak fikir. Baik Kalau macam ni, apa bezanya hidup? Kita tengok seekor kambing.
Kambing keluar daripada kandang, dia hanya fikir daun mana yang dia nak ragut, rumput mana yang dia nak makan. What I want to have. Tidak adalah seekor kambing keluar daripada kandang, hari ini nak jadi kambing baik ke kambing jahat. Dia tak fikir. Dia tak fikir who I want to be. Betul. Dia hanya fikir what I want to have. Jadi manusia yang memikirkan soal hardware saja, tanpa memikirkan yang dikata hardware atau software ni, dia bertukar menjadi binatang secara tidak langsung. Minta maaf ya. Baik, dengar ya. Tadi saya dah terangkan, kita tidak boleh memburu keperluan hidup dengan meminggirkan tujuan hidup. Tetapi Islam juga, kita tidak boleh memburu tujuan hidup. Tengok ya, kedua ni. Kita tidak boleh memburu tujuan hidup dengan meminggirkan keperluan hidup. Tak boleh. Ya, sebab kalau kita nak ibadah, kita perlukan pakaian. Kita nak pergi haji contoh, kita perlukan wang. Mana mungkin ya, software ataupun hardware ni boleh berfungsi kalau tidak ada hardware. Bagaimana ini kalau soal kereta tadi ya, ini body, yang ini engine, mana mungkin engine kereta sebuah kereta berfungsi bergerak kalau dia ada engine, tak ada body. Betul. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini ialah bekerja atas dasar ibadah, bekerja atas dasar amanah, tidak menafikan hak kita untuk mendapat gaji. Ya, artinya gaji itu keperluan hidup, ibadah itu adalah tujuan hidup. Keperluan dan tujuan perlu disepadukan untuk satu hidup yang tenang ataupun insan yang kita kata insan yang sejahtera. Boleh, ya. Jadi kalau keperluan hidup dipenuhi, ini yang dikatakan senang. Keperluan hidup dipenuhi. Ini yang dikatakan kuantiti harta. Tetapi hanya apabila tujuan hidup dipenuhi, ini yang dikatakan tenang. Ini yang dikatakan kualiti jiwa. Jadi orang yang bekerja atas dasar hardware, dia bekerja atas dasar ibadah, akhirnya pada hujung bulan ataupun hujung pekerjaannya, dia akan menikmati ketenangan dan pada masa yang sama dia menikmati kesenangan. Rumusannya ialah jangan kita bekerja dalam organisasi kita hanya untuk memenuhi keperluan hidup. Tetapi jadikanlah kerja kita dalam organisasi untuk memenuhi tujuan hidup, iaitu atas dasar ibadah kepada Allah, supaya di akhirnya kita akan menikmati kesenangan dan juga ketenangan. Jadi ini mindset kita ataupun cara kita melihat pekerjaan kita. Dia bukan hanya keperluan hidup, tetapi dia juga adalah tujuan hidup. Dia bukan saja hardware, tetapi dia hardware ataupun software. Jadi dengannya barulah kita akan dapat ketenangan dan juga kesenangan. Kalau tidak, minta maaf ya, saya bagi tahu ya, mengikut kajian, ramai juga di kalangan penduduk Malaysia ni stres, dan yang paling menyumbang kepada stres ataupun tension ini adalah berada di tempat kerja. Ingat ya, saya terbaca satu makalah yang mengatakan begini, doktor ya, ingin saya berkongsi ya. Siapa yang tak bahagia di tempat kerja, tak bahagia dalam hidup. Siapa yang tak bahagia di tempat kerja, dia tidak akan bahagia dalam hidup. Mula-mulanya saya agak skeptik ataupun saya kata betul ke orang tak bahagia di tempat kerja, tak bahagia dalam hidup. Tetapi bila saya tengok kaji ataupun saya berbincang dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang yang saya temui, saya cenderung untuk percaya siapa yang tak bahagia di tempat kerja, tak bahagia dalam hidup. Kenapa? Kebanyakan masa kita, dari segi kuantiti masa kita habiskan di tempat kerja. Betul tak doktor? Betul. Kita lebih banyak tengok muka isteri kita atau suami kita ke tengok muka rakan sekerja kita? Betul. Ya, pagi-pagi ketika kita segar bugar, bertenaga, kita pergi tempat kerja, betul? Senja-senja nanti balik dah petang dan sebagainya, baru balik bertemu dengan keluarga kita. Justru, dengar ya, saya mengatakan bahawa siapa yang
tidak bahagia di tempat kerja, maka tidak bahagia dalam hidup. Untuk bahagia di tempat kerja, hendaklah bekerja bukan hanya untuk memenuhi keperluan hidup, tetapi bekerjalah untuk memenuhi tujuan hidup. Bila ada Allah bersama dengan kita, waktu kita bekerja, bila bekerja atas dasar ibadah, talian hayat kita bersambung dengan Allah. Dan waktu itu yang terjadilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Sebab itu memang ada tension, tetapi tension ataupun stres yang terkawal. Memang ada konflik, ada politicking dalam organisasi. Tetapi konflik ataupun politicking itu masih terkawal dan boleh diselesaikan dengan baik apabila Allah menjadi tujuan di dalam kita bekerja. Ya, ini saya ingin tegaskan begitu. Baik, doktor, saya kembali kepada doktor kalau ada pertanyaan ataupun perkara-perkara yang lain, insya-Allah. Okey, Masya Allah. Banyak betul dan mutiara kata daripada Ustaz Fahrul yang kita dapat kongsi pada hari ini. Jadi kami sebagai pendidik, sebagai murabbi, sebagai guru, kalau Ustaz lihat ramai, banyak kajian mengatakan kalangan stres di kalangan guru, maknanya akibat daripada tuntutan kerja dan sebagainya. Alhamdulillah, saya rasa pada pagi ini Ustaz telah berikan kami vitamin, Ustaz, dan juga antibiotik untuk kami serap sebagai satu, kita kata, panduan untuk kita menjernihkan hati kita tentang soal hati. Dan saya juga tertarik dengan Ustaz mengulas tadi bahawa kita perlu menjadikan tempat kerja kita sebagai sejadah dan juga anak murid kita itu sebagai ladang pahala kita. Dan dengan itu kita dapat merawat, maknanya rawan, resah, keluh kesah kita dengan tuntutan kita seharian di tempat kerja dan sebagainya. Jadi untuk para pengunjung kita pada hari ini, saya ingin ingatkan supaya penuhkan borang penilaian di SKKUA UTM Melaka. Dan kalau ada soalan dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam 2 minit, Ustaz, kita raikan. Dan begitu kita mungkin boleh ambil sedikit soalan yang mungkin ada yang bertanya. Maknanya kita sebagai manusia biasa ni, kita bagaimana kita untuk maknanya melihat hardware, maknanya Ustaz dah terangkan tadi tentang perkakasan ataupun teknologi yang kita gunakan pada hari ini dengan gadgetnya, dengan social medianya dan sebagainya, dalam memperimbangkan tentang soal hati kita pada hari ini, yang saya rasa mungkin itu sebagai satu kesimpulan yang dapat Ustaz terangkan pada pagi ini, insya-Allah. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau kita belajar daripada perang Khandaq. Perang Khandaq ini ketika Rasulullah dikepung di Madinah dengan para ahzab. Ahzab ni sekutu-sekutu Arab musyrikin yang nak menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ya. Waktu itu Rasulullah panggil para sahabat untuk bermesyuarat, dan waktu itulah satu cadangan daripada Salman Al-Farisi, seorang sahabat daripada Parsi, yang mencadangkan supaya digali parit untuk sebagai pertahanan. Ya, dia namakan Khandaq, sebab tu perang tu dikatakan perang Khandaq. Rasulullah menerima dengan sifat terbuka. Rasulullah boleh menerima cadangan daripada Salman Al-Farisi. Ya, baik ya. Ketika Rasulullah SAW menerima cadangan daripada Salman Al-Farisi, satu cadangan yang orang kata satu taktik, satu strategi perang yang orang Arab tak pernah tahu perkara itu, doktor. Orang Arab tak pernah berperang menggunakan parit. Ini teknologi baru, iaitu teknologi Parsi, betul? Yang bukan Islam, Parsi, Majusi. Tetapi apa yang dibuktikan oleh Rasulullah dua. Pertama, bersifat open minded, terbuka. Yang kedua, mesra teknologi. Artinya Rasulullah mesra teknologi, boleh menerima teknologi baru. Dan akhirnya digali perang Khandaq itu, dipendekkan cerita, menjadi pertahanan yang sangat ampuh hingga akhirnya tentera Islam menang, ya, kerana bantuan Allah melalui angin kencang. Tetapi pada awalnya yang menjaga kota Madinah ialah teknologi itu. Jadi Islam bersifat mesra teknologi, kita lihat, ya. Tetapi teknologi yang canggih, sekali lagi ya, teknologi yang canggih mesti didasari oleh hati yang bersih. Teknologi yang tinggi mesti didasari oleh hati yang suci. Cuba kita tengok ya. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, ya, kita tengok, ya. Rasulullah SAW sebelum naik burak, Rasulullah dibedah. Dibedah kali kedua. 2 kali ya. Satu waktu Rasulullah
masih kanak-kanak, tetapi Rasulullah dibedah sekali lagi di tepi telaga Zamzam, dibersihkan hatinya, ya, dan dimasukkan hikmah, ilmu, baik. Kemudian datanglah Burak, satu kenderaan yang kecil sedikit daripada kuda, besar sedikit daripada keldai, yang kecepatannya lebih daripada cahaya. Di sini kita tengok, ya, apa yang saya nak tekankan ialah, ya, dibedah kali kedua ini yang dibersihkan oleh hati Rasulullah. Yang dibersihkan ialah hati Rasulullah. Ini hati yang bersih, dicapai dengan pembedahan tadi. Kemudian naik Burak. Burak ini ialah lambang teknologi yang canggih. Jadi yang kita belajar ialah apabila hati yang bersih, kemudian kita menggunakan teknologi yang canggih, kita boleh mencapai yang dikatakan kemenangan dan kejayaan. Jadi Islam mementingkan teknologi. Ini dikatakan kompetensi. Kompetensi. Ini yang dikatakan high tech. Manakala hati yang bersih ini ialah integrity. Amanah, integrity. Kalau tadi ini high tech, ini high touch. Kalau ini hardware, hardware, ini adalah hardware, HARTware. Jadi kita perlu teknologi yang canggih dan juga hati yang bersih untuk kemenangan. Jadi di UTM sendiri, yang fokus kita adalah teknologi. Memang itu digalakkan oleh Islam, kita perlu. Tetapi yang paling penting, jangan hanya ada teknologi yang canggih, tetapi hati yang busuk, hati yang kotor. Maka waktu itu teknologi akan digunakan untuk kehancuran. Tetapi sekiranya hati kita bersih, teknologi akan tertuju kepada kemakmuran dan juga kebaikan. Jadi inilah soal hati. Soal hati ini ialah soal hamba Allah. Tugas kita sebagai hamba Allah mesti ada hati yang bersih. Tetapi pada masa yang sama, sebagai khalifah, kita perlu ada teknologi yang canggih. Jadi di sinilah rumusan yang saya nak sampaikan, bahawa tugas kita di UTM adalah tugas yang besar untuk ummah. Kerana sekarang kita lihat umat Islam ada dua masalah. Pertama, ada masalah hardware, hati kotor, hati busuk. Pada masa yang sama, kita ada juga masalah hardware, teknologi kita ketinggalan. Sebab itu, kalau kita lihat, kembalilah kepada tugas kita sebagai hamba Allah dan juga tugas kita sebagai khalifah. Dan inilah yang saya nak rumuskan dalam surah Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ya, orang yang paling baik untuk engkau berikan satu kerja ialah orang yang punya al-qawi, kekuatan. Dalam konteks ini ialah teknologi, dan juga al-amin, dalam konteks ini ialah amanah ataupun integriti, insya-Allah. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada percanggahan antara teknologi dan juga soal hati, antara hardware dan software. Tetapi yang menjadi teras dan asas ialah kebersihan hati ataupun hardware itu tadi. Ya, begitu saja yang dapat saya kongsikan. Kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Saya mohon ampun dan maaf. Bukan sekiranya ada, tapi pasti ada kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri. Ampun maaf. Dan sekiranya ada kebaikan, itu terimalah, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Saya serahkan kepada Dr. Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kepada para pengunjung yang baru saja bersejarah dengan kami, bolehlah share dan like dan komen. Mana tahu pada masa akan datang kita akan dapat melihat semula rakaman webinar yang kelima SKKUA. Dan daripada pihak penganjur, kami mengucapkan berbanyak terima kasih pada Ustaz Muhammad Farbin Joy kerana sudi untuk meluangkan masa dengan kita pada pagi ini. Dengan itu kami tutup majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.